Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sama-sama selesai salat maghrib. Alhamdulillah, insya-Allah mengisi masa yang ada pada malam ini. Insya-Allah kita tumpukan pada malam ini dalam bab munakahat. Kalau dalam beberapa bulan yang lalu, saya ingat bulan lepas saya tak dapat hadir tuan-tuan. Saya bincang tentang talak dan pensyariatannya. Kemudian sedikit berkaitan dengan talak, dan pada malam ini insya-Allah kita akan cuba mendengar berkaitan jenis-jenis talak. Jenis-jenis talak. Dan tuan-tuan muslimin muslimat, saya merujuk kepada fiqh manhaji insya-Allah, fiqh manhaji. Jenis-jenis talak. Talak terbahagi kepada tiga bahagian jika dilihat daripada tiga sudut yang berbeza. Jika dilihat daripada sudut kejelasan lafaz yang digunakan, ia terbahagi kepada sarih dan kinayah. Jika dilihat daripada sudut keadaan isteri yang diceraikan dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan haid, maka ia terbahagi kepada talak bid'ah, talak sunni, dan juga ada perbincangan membabitkan talak yang bukan sunni dan bid'ah. Jika dilihat dari sudut adakah talak tersebut ditebus dengan harta ataupun tidak, ia terbahagi kepada khulu' ataupun khulu' dan juga talak biasa. Maknanya tuan-tuan muslimin muslimat, sebagaimana yang disebut oleh musannif dalam kitab ni, berkaitan perceraian ini ataupun talak ini tuan-tuan muslimin muslimat, kalau kita melihat satu tadi, dilihat dari sudut apa? Dilihat dari sudut kejelasan tentang lafaz. Kalau dari sudut kejelasan tentang lafaz ni, maka kita akan tengok dari sudut perbincangan cerai ini ada sarih, ada kinayah, dan ada lagi membabitkan ta'liq. Okey. Kalau kita tengok dari sudut situasi tadi diceraikan, keadaan isteri tadi diceraikan, ya, dalam keadaan isteri tadi dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, maka di sini dari sudut perbincangannya sebagaimana disebut dalam fiqh manhaji ini tuan-tuan, di sini kita akan bincang tentang talak tu dalam kategori bid'ah sunni. Maknanya kalau kita nak senang fahamnya, dari sudut talak tadi jatuh hukumnya sunat ke ataupun dia menjadi hukumnya adalah haram, makna begitu. Kita nak faham dari sudut kedudukan talak itu. Dan kalau dilihat dari sudut nak kena tebus ataupun berlaku biasa perceraian itu lafaz, dia akan dilihat dari sudut perbincangannya ada cerai ni dia membabitkan ditebus, maknanya dia panggil khulu'. Kalau dalam Akta 303 tuan-tuan di bawah section 49 khulu' ni, dan juga membabitkan talak biasa. Baik, pembahagian pertama tuan-tuan muslimin muslimat, kita tengok tentang sarih dan kinayah. Jika kamu meneliti lafaz yang digunakan untuk talak, kamu mendapati lafaz tersebut mengandungi hanya satu makna sahaja, iaitu talak, ataupun ia mengandungi lebih daripada satu makna, iaitu boleh ditafsirkan dengan talak ataupun selainnya. Baik, jika lafaz tersebut hanya boleh ditafsirkan sebagai talak sahaja, maka
tuan-tuan muslimin muslimat, talak ni dipanggil talak sarih. Talak dengan lafaznya adalah sarih. Dan jika lafaz talak tadi boleh ditafsirkan sebagai talak ataupun selain daripada talak, maknanya dari sudut kejelasannya dia tidak jelas, maka talak seumpama ini dinamakan talak kinayah, ataupun lafaznya adalah lafaz secara kinayah. Jadi makna kita memahamilah dalam bab lafaz ini ada dua yang kita boleh faham dan kita boleh jelas daripada apa yang disentuh oleh musannif dalam perbahasan talak ini, iaitu talak dengan lafaznya secara sarih dan lafaz secara kinayah. Secara sarih dan secara kinayah. Maknanya tuan-tuan, balik kepada lafaz secara sarih ni, dia lafaz yang secara jelas. Kalau kita sebut cerai, orang tak akan tafsir benda lain dah. Dan memang itulah lafaz dia. Dan orang faham dalam bab tentang lafaz tadi cerai ni. Tuan-tuan, Baik. Adapun lafaz tadi yang dia tidak jelas, bermakna mana kita nak kata cerai ke, ataupun lafaz tadi bukan cerai ke, ni dia termasuk ke dalam bab kinayah, kiasan. Nanti kita akan tengok satu-satu, tuan-tuan. Baik, penjelasan tentang lafaz secara sarih. Penjelasan tentang lafaz secara sarih. Talak sarih ialah lafaz talak yang digunakan jelas menunjukkan kepada makna talak. Jelas menunjukkan kepada makna talak. Orang tak tafsir benda lain dah. Memang cerai. Baik. Antaranya, tuan-tuan, lafaz antara kalau kita merujuk kalau dalam matan Abi Syuja' pun, tuan-tuan, dalam mazhab kita Syafi'i, bahkan dalam kitab Fiqh Minhaji pun, tuan-tuan, lafaz dengan lafaz talak, at-talaq, ataupun kita memahami talak itu cerai. Itu maknanya di situ, tuan-tuan. Hak tu maknanya jelas. Dan ada juga disebut, tuan-tuan, tentang dia termasuk juga lafaz yang secara sarih ini termasuklah, iaitu termasuk dalam bab as-sarah, iaitu apa dia? Lepas. Ni lepas pun termasuk dalam lafaz tadi secara sarih, lepas. Dan satu lagi iaitu al-firaq. Firaq ni makna apa? Pisah. Pun termasuk dalam lafaz secara sarih. Tuan-tuan, cuma bebas tuan-tuan, bebas ni dia termasuk dalam bab kinayah, bebas. Sahabat saya hakim di mahkamah, tuan-tuan, dan kami kan selalu bincanglah. Kami jawi dengan mahkamah ni, kita tidak asing lah, sebab memang kita ada perbincangan dalam bab ini. Dalam urusan berkaitan dengan perintah mahkamah berkaitan cerai, berkaitan dengan nikah ni, kita ada perbincangan di situ. Baik, berbalik kepada bebas ni, tuan-tuan, saya merujuk kepada perbincangan di mahkamah. Kalau bebas ni dia termasuk dalam bab kinayah. Termasuk dalam bab kinayah. Adapun pisah, talak tu tadi jelas. Pisah, lepas, tu termasuk dalam lafaz secara sarih, jelas. Baik, kalau lafaz tadi dalam lafaz talak, tuan-tuan, kita melihat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dalam ayat Allah kan, ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Okey, sadaqallahul azim. Dalam surah At-Talaq, ayat yang pertama ni kita tengok, tuan-tuan, dalam ayat ya ayyuhan nabiy, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa,
apabila engkau dan umatmu hendak mentalakkan isteri-isteri kamu, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talakkanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Tuan-tuan, ini dalam ayat ni jelas. Membabitkan lafaz talak tadi dia jelas. Sebagaimana yang kita dengar dalam ayat tadi. Dalam surah At-Talaq ayat yang pertama. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat. Secara umumlah dalam bab kita belajar dalam bab talak ni. Yang dalam ayat ini Allah menggunakan ayatun nida. Kaedah dalam yang digunakan dalam ayat ini seru. Wahai Nabi, bila kamu ingin menceraikan, wahai Nabi, apabila kamu dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, fatalliquhunna li'iddatihin, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Apa yang kita boleh belajar daripada ayat ni para jemaah sekalian? Ayat ni dia menunjukkan tentang begitu adabnya walaupun dalam bab cerai. Walaupun dalam bab cerai. Maka di situ ada adab bila mana nak melafazkan talak tadi dia bukan sembrono begitu. Bahkan ada adabnya, tengok, fatalliquhunna li'iddatihin, menunjukkan tentang iddahnya macam mana, situasi keadaan macam mana. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, tadi kita bincang, kalau kita nak tengok isteri dalam keadaan suci disetubui, dalam keadaan hamil, dalam keadaan situasi sebegitu, maka di situ tuan-tuan, dari sudut perbincangannya, kalau kita nak tengok dari sudut soal hukum, maka sudah pasti kalau dalam bab mana-mana suami yang cerai isteri dalam keadaan isteri tadi dalam keadaan haid, dalam keadaan dia tadi nifas, dalam keadaan dia tadi suci disetubui, maka hukum menjadi haram. Hukumnya adalah haram. Maknanya kita memahami dalam bab ni, Nabi dalam perintah Allah dalam surah At-Talaq, walaupun dalam bab cerai dia ada didikan di situ. Dia bukan sembrono begitu tuan-tuan. Bukan. Bahkan kalau berlaku cerai lagi pun dia akan ada kedudukan yang isteri tadi memerlukan apa daripada suami, tentang nafkah yang wajib dia dapat. Bahkan suami wajib menunaikan dari sudut soal nafkah, maka di situ ada lagi. Dia bukan berlaku cerai dengan suami tak tahu ke mana, kedudukan isteri tak tahu ke mana, anak-anak tak tahu ke mana, bukan. Walaupun dalam bab cerai di situ, maknanya tuan-tuan tengok di sini. Sebab itu saya duduk di pejabat agama tuan-tuan, saya ada kaitan dengan pendaftaran cerai daripada mahkamah yang pihak-pihak datang bawa perintah cerai. Lepas daripada Mahkamah Syariah Jalan Duta, dia akan bawa perintah cerai, dia akan pergi ke Jawi. Dan bila dia pergi ke Jawi tuan-tuan, dia akan rujuk bahagian perkahwinan untuk pendaftaran cerai, dia akan bawa perintah mahkamah. Dan saya salah seorang yang akan direct terima perintah tu. Sebab tu meneliti dalam perintah mahkamah ni, ya Allah, macam-macam adalah. Cuma tuan-tuan nak lihat dia tadi, macam-macam dari sudut berlaku perceraian itu. Kalau membabitkan berlaku perceraian itu di mahkamah, maknanya melibatkan permohonan telah dibuat. Maksud saya tuan-tuan, bagi pihak-pihak yang nak bercerai ni, dia filekan ke mahkamah dan permohonan tu masuk dah dengan permohonan. Biasanya di bawah Seksyen 47 biasanya. Dan kalau berlaku perceraian pun berlaku dalam mahkamah, biasanya dengan kebenaran mahkamah. Saya melihatlah jarang sangat tuan-tuan, jarang sangat membabitkan lafaz berlaku dicerai, tuan-tuan, suami sebut talak 3, jarang. Biasanya hakim akan minta lafaz dengan talak 1, dan itu adalah sunnahnya. Tuan-tuan, saya pernah sekali tuan-tuan di mahkamah, sebetulnya dalam apa ni, perbincangan kes di mahkamah. Maka perbincangan tuan-tuan, memang kami ada pembelajaran di situ. Sebab melibatkan pendaftar ni, dia akan terlibat darat. Masa tu berlaku kes tuan-tuan, pihak-pihak dibicarakan, kemudian yang ahli hakim minta suami sebut lafaz cerai, lafaz talak 1, talak sunni tuan-tuan, lafaz talak 1 di mahkamah. Masa tu berlaku, si suami tadi dia rasa
Tak patut talak satu. Aku dalam berlaku konflik tuan-tuan adalah naik suara sikit pada waktu itu. Hakim minta sebut talak satu, dia tak nak talak satu, dia bagi lafaz talak 3. Lafaz talak 3 lah. Tu sekali saya tengok tuan-tuan bila ada dengan kes masa tu. Bila jadi talak 3 sepatutnya dalam mahkamah dah ni, dalam mahkamah. Mahkamah minta supaya talak 1. Dia bagi lafaz talak 3. Cerai ni tuan-tuan, dia tak jadi cerai, ialah dalam mahkamah tapi dia tak akan jadi cerai dengan kebenaran. Dia akan jadi cerai tanpa kebenaran. Secara tak langsung penalti akan ada, membabitkan berlaku cerai tanpa kebenaran. Tuan-tuan bahkan dari sudut talak 3 tadi, Nabi tak benarkan, tuan-tuan. Cuma saya melihat bila mana duduk dengan kes perintah mahkamah masuk daripada pihak-pihak bawah, saya tengok biasanya talak 3 ni tuan-tuan, kebiasaan talak 3 berlaku perceraian tanpa kebenaran mahkamah. Maknanya berlaku kat mana? Berlaku kat rumah, bukan dalam mahkamah. Maknanya lafaz tadi telah disebut dan pihak-pihak ni tadi pergi ke mahkamah untuk membuat pengesahan lafaz cerai. Ini dia bawa seksyen 55A. Mana-mana suami sebut lafaz cerai di luar mahkamah, dia akan pergi kepada seksyen 55A ni tadi untuk buat pengesahan lafaz. Bila mahkamah mengesahkan lafaz cerai tadi berlaku sah dari sudut hukum syarak, sabit cerai, maka pihak-pihak ni pergi ke jauhi lah. Kalau wilayah persekutuan, itu saya tengok melebabitkan perintah tadi, ya tanpa kebenaran. Biasanya tanpa kebenaran. Jarang sangat dengan kebenaran ini membabitkan lafaz yang disebut talak 3 antaranya. Baik tuan-tuan, balik pada ayat tadi. Saya nak kotkan pada ayat tadi. Makna dalam bab perceraian di situ adanya didikan. Fatalliquhunna li'iddatihin. Cerai tadi mengikut kedudukan iddah. Tengok macam mana situasi. Tuan-tuan, situasi keadaan macam mana. Tapi tuan-tuan, ialah bila berlaku konflik ini kadang-kadang tibai gitu je. Mana begitu. Tapi nak ceritanya dalam bab, walaupun dalam bab cerai di situ adanya adab. Adanya adab di situ. Okey, balik pada tadi ayat tadi, ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Maknanya membabitkan lafaz tadi, lafaz talak. Baik, satu tuan-tuan. Kemudian lafaz tuan-tuan, lafaz bebas. Cuma lafaz bebas bagaimana yang saya sebut tadi, merujuk kepada perbincangan di mahkamah. Antaranya bebas ni termasuk kinayah. Dia bukan lafaz secara sharih, kinayah. Cuma tuan-tuan ada juga disebut dalam kitab, sebab dia ada perbahasan mungkinnya di situ. Tuan-tuan, kalau kita merujuk kepada ayat Allah, ada tak tentang bebas ni? Ada. Mana ayatnya? Dalam surah Al-Ahzab. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Dan maksudnya, dan aku bebaskan, lepaskan kamu dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, dengan jalan yang sebaik-baiknya, makna begitu. Sarahan jamila. Makna di situ tuan-tuan pun sama. Bila mana membabitkan lepas dengan jalan yang sebaik-baik, dengan jalan yang sebaik-baiknya. Apa makna jalan sebaik-baiknya? Dia bukan jalan sembrono, bukan, dengan jalan yang sepatutnya. Baik. Kemudian tuan-tuan pisah. Ada tak lafaz pisah dalam Quran? Ada. Au fariquhunna bil ma'ruf, atau pisahkanlah mereka dengan cara yang sepatutnya. Apa maksud cara yang sepatutnya? Apa cara yang sepatutnya? Dengan cara yang baik lah, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, saya mengulangi dalam macam di bawah seksyen 47. Seksyen 47 tu tuan-tuan, ada seksyen 47, ada seksyen 49, ada seksyen 50, ada seksyen 52. Itu dalam undang-undang lah tuan-tuan. Baik, saya ambil seksyen 47 tadi. Mengambil roh bila mana berlaku perceraian, ialah nak difaikan. Maka kalau seksyen 47 ni tadilah dia ambil dengan ruh, dengan jalan yang sebaiknya. Contoh bila mana berlakulah konflik, tuan-tuan, suami faikan. Secara tak langsung bila suami faikan, confirm biasanya lah mahkamah akan panggil suami, akan panggil isteri dia untuk mendengar keterangan. Suami faikan mungkin ada sesuatu isu yang tuntutan yang dikemukakan, adalah bla 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 bla. Kemudian membabitkan isteri pun ada dia punya tuntutan dia. Mana bila mana dipanggil, dilihat, maka di situ dia akan cerita mana di situ.
berbanding berlaku di luar. Berlaku di luar untuk nak mengelakkan berlaku penganiayaan. Okey. Jadi tuan-tuan, kita melihat semua perintah-perintah cerai itu tadi ataupun ayat-ayat yang berkaitan yang cerai ni, kita akan jumpa dengan jalan yang sepatutnya, dengan jalan yang baik, semua dan mengikut kedudukan eddahnya, semua tadi dia menghala supaya berlaku cerai ni walaupun nak berlaku juga, walaupun memang tak boleh duduk bersama dah contohnya, maka di situ dia ada dah maknanya dengan jalan yang baik dah, makna begitu tuan-tuan. Okey. Maksud pisah ni berasingan, duduk secara berasingan dah, maknanya dia merujuk kepada memang maksud pisah ni suami tu tuju kepada cerai dah. Kalau merujuk kepada lafaz pisah tu tadi, contoh saya sebut, maknanya membabit bila mana suami sebut kepada isteri tadi, kita berdua berpisah. Lafaz tu dipanggil lafaz cerai. Lafaz cerai ya. Lafaz cerai secara mana? Sarih. Lafaz cerai secara sarih. Sarih ni apa makna sarih perempuan? Sarih ni dia tidak berhajat kepada niat. Mu niat cerai, mu niat ke tak niat ke, lafaz tu tetap jadi lafaz cerai. Jatuh lah. Tu dalam bukan maksud lain tu. Tu konflik yang maknanya dia bukan maksud tuju kepada cerai. Asal tempat tidur macam contoh kan gitu kan. Tu bukan. Ni cerai, ni cerai. Ni cerai. Yang ni cerai. Jadi maknanya tuan-tuan kita belajar dalam bab ni, ni di antara lafaz-lafaz secara sarih. Baik, kita tengok. Dan di antara lafaz sarih ni, dan di antara lafaz sarih ialah talak yang dilafazkan dalam bahasa Arab ataupun selain bahasa Arab jika penduduk setempat menggunakan lafaz tersebut hanya untuk menunjukkan makna talak, hanya menunjukkan makna talak sahaja. Baik, apa makna? Apa musannif nak kata di sini? Tuan-tuan, kalaulah penduduk setempat tadi menggunakan lafaz tu memang menunjukkan cerai dah, maka lafaz tadi adalah lafaz secara lafaz tadi adalah lafaz cerai secara sarih. Kan ada dialek yang tertentu menunjukkan cerai, ada. Macam contoh kalau Kelantan tuan-tuan, suku dipanggil suku. Suku apa makna? Suku ni makna pisah. Dia akan jadi lafaz cerai ke? Jadi lafaz cerai. Ataupun mungkin bahasa berbeza tapi maknanya cerai. Macam kita sebut cerai kan? Inggeris divorce. Kalau bahasa Tamil, apa makna cerai dah, tapi menunjukkan cerai. Saya tengok warakatu gitulah nama. Tuan-tuan, bahasanya. Bahasa Cina, cerai. Jadi tak cerai. Jadi makna menunjukkan tadi mana cerai bahasanya, dan memang orang tak tafsir benda lain, maka dia ketuju kepada sebagaimana disebut dalam musannif tadi, lafaz tadi secara sarih. Bila sarih la yaftaqiru ila niyyah, dia tidak lagi berhajat kepada niat. Mu niat ke tak niat ke, dia akan jadi lafaz cerai, maknanya jatuh. Cuma tuan-tuan, ini kita belajar dari sudut lafaz. Cuma kalaulah berlaku, macam contoh kita di wilayah persekutuan, kalaulah berlaku lafaz cerai tadi disebut sama ada di rumah, tuan-tuan, apa kita nak kena buat? Nak buat macam mana? Ni mana-mana berlaku macam ni, bila mana suami sebut lafaz ni, apa dia kena buat tindakannya? Dia kena pergi ke mahkamah buat pengesahan lafaz cerai. Dia kena pergi ke mahkamah, dia kena buat pengesahan lafaz cerai. Bukan permohonan, pengesahan lafaz. Ini saya kata tadi di bawah Seksyen 15, di bawah Seksyen 55A ni. Pengesahan lafaz cerai dia kena buat.
Kalau dia sebut ustaz saya yalah tak pergi ke mahkamah, silent gitu. Tuan-tuan, ya. Kalau membabitkan cerai ni, kalau dia silent gitu, dia tak buat, tuan-tuan tak tahulah, saya duduk dengan kes kan. Bila mana kes lafaz cerai mana dia tidak buat dengan jalan yang sepatutnya. Tak pergi ke mahkamah buat pengesahan. Kemudian duduk tak lama, tuan-tuan, saya melihat, sebab saya duduk dengan kes, tuan-tuan, saya duduk dengan kes 10 tahun, tuan-tuan. 10 tahun saya duduk dengan kes sampai sekarang. Maka saya melihat bila mana berlaku cerai-cerai yang sebegitu, dia tak pergi refer ke mahkamah, dia duduk rasa dia okey, dia ingat. Tuan-tuan, saya secara jujurnya saya kata, tuan-tuan, saya kata, oh, dia tak harmoni, dia akan rasa, tuan, dia macam kesempitan dada tu akan ada. Tuan-tuan, macam saya baru dapat kes. Saya ingat hari Khamis, tuan-tuan. Cerai telah berlaku pada 2014. Cerai berlaku pada 2014. Tuan-tuan. Silent. Pada 2016 pula berlaku cerai pula. Takut silent lagi. Talak ni bergerak, tuan-tuan. Talak ni dia bergerak. Silent lagi. Oh, dia rujuk gitulah sendiri. Lepas tu berlaku cerai lagi. Duduk lagi. Berlaku cerai lagi, talak satu. Dia ingat talak satu tu, oh, satu tak bergerak. Walhal talak satu ni bergerak. Bila berlaku cerai satu, ada dua lagi. Berlaku satu lagi, ada satu lagi. Berlaku satu, habis. Tuan-tuan, habis. Bila pergi ke mahkamah tengok berlaku perceraian talak satu kali ketiga. Talak satu kali ketiga. Dan kategori talak tadi dia akan jadi talak apa? Talak bain kubra. Tapi nak cerita dia masih lagi duduk dua tu. Tuan-tuan. Baik, happy ke dalam keadaan begitu? Saya tak pernah jumpa happy ya, tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa orang buat begitu, dia happy dalam hidup rumah tangga dia. Kesulitan ada apa, maknanya hidup yang keadaan menekan jiwa. Sebab itu dalam melibatkan hukum ni, maknanya kita kena jelas. Sebab itulah, tuan-tuan, jalan kalau berlaku begitu, maknanya dia kena rujuk dengan mahkamah. Mahkamah mengesahkan cerai jatuh, okey. Perintah mahkamah akan ada, pergi ke Jawi kalau wilayah, daftar, nak rujuk balik. Rujuk, kita akan rekodkan rujuk tadi. Rujuk, ada hitam putih membabitkan rekod rujuk. Maka daftar, kita akan keluarkan sijil rujuk. Bermakna kita jelaslah, berlaku dah talak satu. Rujuk dah. Okey, ada dua lagi. Kalau berlaku pula, maknanya di situ rekod akan ada. Rekod akan ada. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebab itu berbalik dalam bab cerai ini, dia tak boleh kita pandang sebelah mata gitu, tak boleh. Sebab dia ada membabitkan hukum yang berkait. Hukum yang berkait. Baik, jadi makna kita faham dalam bab tadi, tuan-tuan, lafaz sarih ni dalam bahasa lain pun kalau menunjukkan tadi dia maknanya cerai, maka dia dikira. Dia dikira. Maknanya menunjukkan makna talak sahaja. Baik, yang kedua, tadi kita belajar dalam bab sarih. Kemudian dalam bab kinayah. Kinayah bermaksud semua lafaz yang boleh ditafsirkan sebagai talak ataupun selain talak, yang boleh ditafsirkan sebagai cerai ataupun mungkin bukan cerai. Baik. Dan lafaz kinayah ni banyak. Antaranya tuan-tuan, ini disebut dalam kitab. Ni lafaz yang digunakan. Kamu bebas dari aku. Kamu bebas dari aku. Ni lafaz cerai secara kinayah. Itu satu. Ataupun disebut kamu berpisah dengan aku. Suami sebut. Ini suami sebut pada isteri dia, tuan-tuan. Suami sebut pada isteri dia. Kamu berpisah dengan aku. Okay. Kemudian kamu dengan aku putus hubungan. Itu contoh.
Itu juga termasuk dalam kinayah, lafaz cerai secara kinayah. Ataupun pergilah ke mana-mana yang kamu suka. Pergilah ke mana-mana yang kamu suka. Tu umum tu. Baik, tu juga membabitkan lafaz secara kinayah. Okey. Ataupun jauhkan diri kamu daripadaku. Itu lafaz secara kinayah. Ataupun asingkan diri kamu daripadaku. Itu lafaz kinayah. Ataupun aku bebaskan kamu. Okey, Ataupun kamu haram ke atasku. Kamu haram ke atasku. Itu juga lafaz secara kinayah. Baik. Macam mana tuan? Macam mana? Aku tak mahu. Allah tak mahu jelas saya. Tak sekali lagi. Ulang. Okey. Baik, lafaz tadi juga lafaz secara kinayah. Lafaz cerai secara kinayah. Baik, bila kita sebut tentang kinayah ni tuan-tuan, okey, kita tengok dari sudut maknanya. Bila sebut lafaz secara kinayah ni, ingat, dia tak akan berlaku cerai secara spontan. Terus berlaku cerai. Tak. Maknanya, dia akan ada kaitannya dengan niat daripada suami. Ada kaitan niat tu daripada suami. Kalau suami niat cerai, dia akan jadi cerai. Kalau suami tak niat cerai, dia tak akan jadi cerai. Sebab itu bila lafaz kinayah tuan-tuan, bila bawa ke mahkamah, memang mahkamah katanya suami. Walaupun isteri kata cerai bagai, makna contoh gitulah. Tapi mahkamah katanya suami. Kalau suami menafikan, saya tak niat cerai, mana dia tidak akan jadi cerai. Dia tak akan jadi cerai lah. Sebab itu lafaz kinayah ni tuan-tuan, maknanya dia lafaz yang secara makna perlu dilihat sebegitu. Mana kalaulah membabitkan isteri tadi dia dapat, ataupun suami dia sebut begitu, adakah dia terus keluar daripada rumah tak peduli? Jangan. Masih lagi perlu dilihat di situ. Jangan bawa dengan beg apa semua balik rumah. Jangan. Balik rumah ibu dia, jangan. Dia masih lagi tak. Maknanya di situ. Sebab itu pandangan puan-puan. Kalau berlaku macam ni puan-puan, kita boleh guidekanlah. Maknanya kalaulah berlaku sebegitu, mana apa yang nak dibuat oleh isteri, terus filekan ke mahkamah permohonan pengesahan lafaz cerai. Nanti dengarlah perintah mahkamah. Dengarlah mahkamah. Puan-puan, dalam bab ni, dalam bab cerai ni dia luas tau, luas. Makna kalaulah kita merujuk tuan-tuan ke contohlah, tuan-tuan mungkin ni dengar daripada saya. Puan-puan, katalah kita dengar daripada ustaz lain, dengar pandangan ni. Saya yakin beza berlaku dari sudut pandangan. Mungkin ni begini pandangan, ni begini pandangan. Sebab itu senternya adalah di mahkamah. Tak semestinya. Yang fine tak semestinya lelaki. Betul. Makna katalah kalau berlaku, maknanya begitu. Kalau suami dia tak nak filekan, puan, saya sarankan isteri filekan. Tak apa, masuk dulu permohonan di bawah Section 55E tadi. Filekan permohonan pengesahan lafaz cerai. Di situ. Itu jalan penyelesaian dia. Jangan kita rujuk internet, tengok-tengok tu memang tak jadi penyelesaian masalah. Bahkan menambah masalah mungkinnya di situ. Baik. Jadi kita memahamilah dalam bab talak tu tadi, bila sebut tentang talak secara kinayah ini, maknanya dia memerlukan kepada niat. Niat siapa dia ambil kira? Suami. Dia bukan niat isteri, niat suami. Melibatkan penalti dia. Baik. Bila
Bila mana membabitkan lafaz tadi disebut di luar mahkamah, ia penalti. Sebab saya sebut tuan-tuan, Section 55A ni memang salah penalti. Setakat ni berdasarkan kepada undang-undang yang kita ada, berdasarkan kepada, kalau tuan-tuan sebut dunia, yes, melibatkan penalti sebagaimana yang termaktub dalam akta dalam enactment. Cuma tuan-tuan, kalau kita merujuk dari sudut soal hukum, cuba kita patah balik kepada ayat Allah. Sebab benda ni dibuat oleh pemerintah. Saya cukup yakin masa perbincangan dalam bab akta apa semua ni tadi, sampai digubal masuk parlimen, luluh parlimen, benda ni mesti ada perbincangan dengan lebih jelas di situ. Baik, kita balik kepada ayat Allah. Cuba kita balik pada ayat Allah. Bukankah Allah mengajar kepada kita kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, atii'ullah, mutaat pada Allah, wa atii'ur rasul, kena taat pada rasul, wa ulil amri minkum, dan pada pemerintah di kalangan kamu. Tuan-tuan. Baik, pemerintah ni tujuan untuk apa? Yalah, saya cukup yakin gobal benda-benda dasar ni tadi ada di situ. Bahkan gobal ni bukan tepi jalan, di parlimen. Kalau di negeri, enactment Dewan Undangan Negeri. Allah ajar lagi. Kan bila mana membabitkan janji, ialah membabitkan janji-janji tadi dibincangkan, dan orang beriman ni dia setia pada janji. Cuma kalau kita nak kata tuan-tuan, kita kata nak soal hukum, sebab tu saya balik di situ, balik kepada pemerintah tu tadi. Balik kepada pemerintah tu tadi. Sebab Allah ajar begitu, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Di situ. Maknanya kita salah dengan siapa? Kalau saya tuan-tuan melibatkan pemerintah, sebab benda tu dah ada dasar. Rujuk pada ayat Allah. Kan Allah perintah tadi, fariquhunna bil ma'ruf. Mu nak cerai dengan jalan yang baik. Tapi kenapa mu sebut lafaz cerai pakai darat gitu? Sedangkan kamu duduk dalam satu-satu negara, jalannya kalau mana nak cerai, kena pergi ke mahkamah. Kena pergi ke mahkamah tu dasar yang telah ditetapkan di peringkat, tuan-tuan. Di peringkat negara kita. Itu contohlah. Tapi secara tak langsung dia akan berkaitan dengan benda yang berkaitan dengan hukum. Ya, kait. Tuan-tuan. Di situ, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, pandangan saya, ya, kita melanggar apa yang telah diputuskan dasarnya. Yalah, tengok tuan-tuan, buku akta tu dia akan adalah membabitkan kesalahan, denda tidak melebihi RM1,000 ataupun penjara tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-dua sekali. Soal ni benda ni telah digobalkan, kecuali bercanggah. Dan saya nak tanya tuan-tuan, adakah benda ni bercanggah dengan agama? Adakah benda ni bercanggah dengan agama? Jadi tuan-tuan, gitulah di situ, saya melihat di situlah. Sebab itu melibatkan benda-benda yang berkait ni tadi, yang perlu register, yang perlu ni tadi, maka kita orang awam biasa mengambil actionnya, ya patuh. Kerana itu ajaran Allah pada kita, selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, kecuali bercanggah dengan syarak memang jelas. Fala sam'u wala ta'ah. Baik tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kita insya-Allah masuk Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan akhir, kita berbicara tentang soal cerai ini dalam bab lafaz, tuan-tuan, makna kita memahami betul-betul. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita faham, tuan-tuan, kita dapat mungkin di situ paduannya kita boleh guide juga pada orang lain, tuan-tuan. Dan di situ saya bercakap, tuan-tuan, atas kapasiti saya pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk, dan ada kaitan darat dengan pendaftaran kes membabitkan perintah cerai daripada mahkamah yang dibawa oleh pihak-pihak untuk daftar di Jawi, untuk dikeluarkan CJ cerai kepada pihak-pihak ini. Cuba kalau saya ragu, tuan-tuan, saya akan berurusan dengan mahkamah dan kita akan buat samakan kes lah di mahkamah tadi, umpamanya membabitkan lafaz, membabitkan kita rasa ragu di situ. Jadi tuan-tuan, saya berhenti di situ. Tuan-tuan, akhirnya mudah-mudahan dengan kita belajar sedikit dalam bab munakahat ini, mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat
dapat manfaat, dapat sedikit panduannya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tak nak sesuatu yang tidak baik dalam rumah tangga, tuan-tuan. Kita tak nak, dan kita mengharapkan kebaikan. Sebab itu dalam rumah tangga ni ialah macam mana sekalipun pandangan saya, tuan-tuan, ada ruang untuk berbicara. Okey, saya bagi laluan pada azan dulu. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat tadi. Mudah-mudahan jadi paduan pada kita lah. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.